Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2024. Bersempena tahun baru 2024 ni, kami di Demi Melayu akan menghasilkan sebuah podcast baru bersempena tahun baru ini. So, untuk episod pertama kali ini, panelnya adalah Pendekar Mat Ali. Kalau korang nak kenal siapa itu Pendekar Mat Ali, jom kita saksikan podcast full episod pertama kali ini. Let's go. Soalan pertama lah, macam mana adat bersanding dalam budaya Melayu ni? Tak apa, minum dulu. Okey. Santai. Kopi ni sedap. Tapi tak ada pula produk dia kat sini. Orang Melayu kita ni memanglah bagi minum air kopi tak ada bubuh branding. Nak juga minum kopi yang alam di balik mata tu yang mahal. Faham. Okey. Faham sendiri lah Okey. Untuk soalan pertama tadi. Okey. Kita pergi kepada yang awal lah. Setiap bangsa di dunia ni dia ada cara hidup dia. Betul tak? Orang Arab cara hidup dia, orang India cara hidup dia, orang Cina cara hidup dia, orang Turki, kemudian orang Eropah. Dan di seluruh dunia memiliki cara hidup mereka, termasuk Bani Israel. Mereka ni dicorakkan melalui suasana dan mungkin faktor kekangan masalah. Ada juga satu bangsa yang berubah dia punya budaya sebab kerana berperang. Satu bangsa yang berubah sebab berperang ni, dia menyebabkan dirinya menjadi seorang yang rebel, kita panggil. Bahasa Jawa lah kot, rebel. Rebel bahasa Jawa, mana ada. Dia jadi kasar sikit. Rebel lah. Macam kita ni, tanah Melayu kita ni, dia dikelilingi oleh laut. Kita tak dikelilingi oleh gunung ganang. Macam di bahagian Mongolia, mereka dikelilingi oleh gunung ganang dan dataran yang datar dengan kuda-kuda yang banyak. Mereka minum susu kuda. Kita tak, saya pun tak rasa susu kuda. Baru tahu susu kuda ni, baru tahu ni. Orang Mongolia sana, kalau orang yang badan kecil ni, anak dia malu. Dia nak badan yang besar. Bila besar. Dan perempuan dia, kalau kau berdiri, kau ni pakai pinggang dia je. Serius saya cakap kat awak. Dia orang dia sebab dia makan, tengok makan apa. Dia tak makan nasi gula tempoyak ikan patin ke. Tak ada. Sana kau tak jumpa kambing ikan patin tempoyak. Kambing patin tempoyak. Kambing dia orang hari-hari benda tu. Jadi menyebabkan mereka ni cara hidup dia begitu. Dia try kemah kan. Dia buat kemah dia dalam kulit binatang tu. Dalam kemah tu dia orang buat apa yang sekeliling alam dia orang ada. Jadi menyebabkan dia orang berpakaian kulit. Menyebabkan dia orang hidup cara sedemikian. Kemudian bila berlakunya contohnya kahwin. Jadi pemasyhuran nak bagi tahu orang tribe dia, satu suku clan dia ni, anak ni dah kahwin. Jadi dia kena duduk kat situ. Mereka berdua duduk di tepi tu, dia panggil semua orang. Kita orang dah buat makan, anda berkata dua orang ni dah kahwin. So jangan sampai kacau lah dia ni. Dia orang dah declare, okey ni dua orang pasangan ni jangan kacau, kita dah kahwin. Dah kahwin. Cara dia. Cuma sama ada pakai cincin ataupun dan sebagainya, itu tukarlah. Kalau India dia pakai panggil tali kan. Bunga-bunga dia ada satu lagi yang rantai tambah dia panggil tali. Itu laki tu yang pakai kan. Jangan orang lain pakai kan. Orang lain pula jadi laki dia. Kalau kita tengok cerita Bollywood tu kan, nak pakai tali tu, on the way nak pakai tali tu slow, kawan hero tu berlari laju-laju kan. Sup halang, tak bercantum tali tu. Punya nak bagi tahu bahawasanya tali tu pengikat lah. Memang tak boleh. Kalau tak ikat, tak jadi. Tak jadi. Dia kena ikat. Laki yang pegang bercantum. So, pengantin laki tu surrender. Okey. Macam tu Okey. Jadi kita ni, orang Melayu kita ni masih mengamalkan adat pemasyhuran, iaitu lelaki dan perempuan. Membagi tahu bahawasanya berlakunya perkahwinan di situ dan orang lain semua tak boleh kacau lah. Cuma dulu tak ada media sosial, kan? Tapi sampai sekarang kita mesti mengamalkan adat pemasyhuran tersebut. Selagi mana
tak melampau-lampau lah. Saya rasa orang dulu tak melampau pun. Ya, betul. Kalau setakat letak kursi dua, letaklah dia punya prop-prop bunga ke tepi tu kan, pakai baju pun semua, saya rasa tak membazir pun. Ya, kan, kalau tak cukup kursi. Cuma yang dikata membazir tu, yelah masa kahwin kau keluar duit kat 100,000 kan. Lepas kahwin makan Maggi. Kau rasa. Jadi perasaan tu yang jadi membazir. Ya, kalau kau memang billionaire, kau mampu nak keluarkan duit 100,000, tak dikata membazir. Sebab apa? Membazir ni bila kau keluarkan satu duit, lepas tu benda tu tak diguna pun, biarkan macam tu display. Betul tak? Jadi kalau kita kata membazir pun, industri yang buat resepsi kahwin, busana apa semua tak dapat job pula. Betul. Jadi kita nak offer apa sebagai ni. Jadi seka rantai perniagaan tu wujud di situ lah. Catering ada, kalau dulu sebelum tu rewang. Betul rewang. Kita rewang kan, ambil tebang pokok kelapa, jatuh, belah, makan. Sebab dulu pelui kahwin semua mesti hujan. Kalau pergi kenduri tu kan, pakai lawa-lawa apa, pakai kasut. Kalau perempuan tu cabut tu, makan kasut kenduri, duduk atas. Duduk atas tu kan, makan. Jadi suasana itu sekarang saya tak tahu masih wujud tak wujud. Sampai tahap arak ada pengantin naik tandu. Kalau sultan datang pada hari berkenaan, sultan hari tu dia seakan jadi rakyat kepada majlis tersebut. Kira dia turun tahta sekejap. Sultan Muzaffar Shah pernah mengangkat tandu seorang pengantin rakyat dia. Bermaksud apa? Orang Melayu berhak menjadi raja seumur hidup walau sehari. Itu dipanggil raja sehari. Okey, baik. So daripada situlah raja sehari tu muncul lah. Terma raja sehari tu. Tak ada isu kau raja, seronoklah kau pernah jadi raja. Tak, sultan kata kau jadilah raja walaupun sehari. Baik. So itulah, untuk soalan nombor 2 lah. Kenapa orang Melayu perlu bersanding? Adakah memang perlu ke bersanding ni? Dia sebenarnya dalam agama ni datang menyelesaikan dan membetulkan. Kita kena faham, agama ni dia tak datang memusnahkan. Nabi tak pernah memusnahkan satu budaya bangsa orang lain. Nabi datang beritahu yang ni salah, ni betul, yang ni kena repair. Itu Nabi. Bila Nabi datang, dia bagi tahu bahagian yang tak boleh tu janganlah. Macam tu. Cuma adat resepsi di bahagian tertentu, kita kena ingat bukan budaya Melayu je yang kata bersanding. Kerana di Palestin, orang Palestin sendiri pun ada bersanding sebenarnya. Di setengah-setengah budaya di utara semenanjung Arab tu masih ada. Kemudian di Mongolia, orang Mongolia masih bersanding. Kemudian sebahagian orang Turki, orang apa dia panggil, orang Uyghur. Saya sebut, saya pelat saya tak nak sebut. Uyghur yang belah China. Anak ke atas tu, mereka bersanding. Dulu dan kena ingat, Firaun bersanding. Firaun. So jadi kalau kita nak tuduh bangsa Melayu mengikut Hindu, Firaun, saya rasa tak sesuai. Kalau nak kutuk Melayu tu Firaun. Melayu Firaun. Tapi bukanlah saya kata. Tapi kita kena kau ni melampau. Kita kena ingat bukanlah maksudnya bersanding tu. Kau ni jadi Firaun. Kau jangan bersanding, kau sudah Firaun. Kan? Dia kata demi Melayu ni ngutuk Firaun. Kan? Dia bukan cerita macam tu. Kita kena ingat bahawasanya Firaun tu tidak beragama Hindu. Pada pandangan saya, hentikanlah satu doktrin yang melabelkan agama yang lain. Sedangkan agama tu tak buat pun. Kita tuduh orang tu. Kita tuduh ini ikut agama ni, itu ikut agama tu. Melainkan jelas memang kita ikut agama tu. Tiba-tiba kau kita tengah sembang ni, tiba-tiba kau baca mantra. Itu memang ikan dengan keril lah kau. Kau dah pergi ke lain dah tu. Atau kita Allah Subhanahu Wa Taala sendiri melarang kita mengutuk agama lain. Dan kita tak boleh membanding, kita seolah-olah kita dan antara manusia yang paling diterima di sisi Allah Taala. Betul, agama inna dina indallahil Islam, betul. Tapi tak boleh kita kaitkan satu masalah yang sebanding. Misalnya contohnya saya kata kopi ni kopi. Kalau saya kata kopi ni diminum oleh semua bangsa manusia, setuju tak? Setuju. Okey, setuju. Adakah kopi ini beragama Kristian? Bukan kan? Bukan. Dia menandakan memang kopi kita minum. Cuma cuma cara kita bancuh, cara kita namakan dia tu, setengah tu nama kopi Aceh lah, kopi ni lah, kopi apa Penang lah. Tak kisahlah benda tu. Kopi Apollo. Dia tak ada isu. Yang jadi isunya adalah bila kita kaitkan benda tu dengan kepercayaan. Orang tak percaya pun benda tu tiba-tiba awak kaitkan.
kita tak menyembah apa-apa dan kita tak meraihkan apa-apa. Dia macam tu saja. Pada pandangan saya benda tu persandingan ni dia sekadar harus saja. Nak buat tak apa, tak buat tak apa. Cuma dia menjadi sampai satu tahap, kalau dah kau contohlah kau kahwin kan. Kau duduk dalam majlis, kau tak bagi tahu orang jiran kau, orang depan, orang belakang. Tiba tuk. Assalamualaikum. Salam, mana? Saya Jabatan Agama Islam Alaska. Kenapa, cik? Kami dapat laporan cik berdua-duaan. Cik, kami dah kahwin, cik. Apa bukti kad? Okey. Apa sebenarnya yang berlaku kat situ? Kekeliruan. Kita tak masyhurkan benda tu. Orang jiran kau tak bagi tahu, dia pun tak tahu. Kalau kau kahwin di kampung, bagi tahu kat jiran kat bandar, bagi kad sudah. Bagi kad dekat. Dia betul-betul meraihkan, memberitahu, ni dah kahwin. Pula tu kau masuk pula rumah tu macam melulu nyorok pula tu kan. Lagilah kawan tu syak bukan. Apa ni, muka kau pula macam tu style dia kan. Muka kau style macam tu kan. Lagi orang tu. Jadi kita Kau jabatan agama, kau jabatan agama. kan. Asyik Nabi pun tak bagi kita mengintai-ngintai kesalahan orang. Kita cari apa salah dia, cuba kita report. Tak boleh macam tu. Nabi pun tak bagi. Jadi dalam masa yang sama, pemasyhuran ini bagi saya untuk mengelakkan fitnah, dia perlulah. Tapi dari segi hukum pada apa yang guru saya beritahu, dia harus saja. Majlis yang kata sunat tu adalah pemasyhuran tu, yang kita ajak orang makan ramai-ramai kenduri tu. Yang kita buat tu, itu memberi makan tu ada pahala kat situ dah tu. Dia sekadar nak beritahu, katakan kita ajak orang tak bagi makan-makan kan. Mesti dah kita buat sikit. Lepas ni apa-apa tumbang 10 ekor unta. Banyak. Lebih kurang macam itulah. Okey, untuk soalan ketiga lah. Mungkin tadi dah ada beritahu sikit, tapi mungkin boleh huraikan lagi luas. So, adakah bersanding ini berasal daripada agama Hindu? Betul ke yang macam orang cakap, alah ni kita tak bersanding lah, ni semua agama Hindu punya, tak ikut. So, huraikan dengan lebih mendalam. Jauh tu gitu. Saya ada kawan saya, dia ni kalau kita panggil dalam Islam pangkat ustaz lah. Dia ni dia menerus legasi ayah dia atas garis tiga line tu. Sami dia tu. Satu kelas dengan saya tu. Tapi dia dah menerus legasi sebab dia menghafal mantra. Bila dia hafal mantra, dia boleh jadi orang ni lah, kita panggil Tok Kadi lah, kita panggil kan. Jadi saya pernah tanya dia, benda ni, isu ni sampai sakit telinga saya. Sakit telinga. Isu yang start sakit telinga tu lah, maka bermulanya saya berfikir macam mana saya nak kaji tentang orang Melayu, dan orang Melayu ni jangan kutuk orang Melayu lagi dalam depan ni. Dia kata bersanding kan, orang Melayu kata bersanding ni Hindu, keris Melayu ni Hindu. Saya tak tahu, saya tak faham. Lepas tu saya tanya dia, you senang saja nak faham. Dia kata biasanya kalau dalam Hindu ni kita kena faham dia punya rangka dia sikit lah. Kita kata orang Hindu ni dia ada majlis ni selama permulaan 3 hari. 3 hari. 2 hari pertama tu pra, yang kahwin hari 3. Last kali ya. Yang pra ni biasanya dia orang ada buat menyambut, dia panggil penyucian apa benda. Lepas tu dia tempel-tempel kunyit apa semua tu kan dalam 2 hari tu. Masuk hari yang ketiga tu baru dia orang kahwin. Hari yang ketiga tu lah. Maksudnya dia kumpul sanak saudara apa semua tu daripada start hari pertama, kedua, kemudian hari perkahwinan tu hari yang ketiga lah. Kemudian berlakunya bacaan Veda, baca kitab Veda tu. Jadi dia ada ritual dia yang disebut sebagai Ganesha Puja. Ganesha Puja tu kemudian barulah keluarga mak ayah semua restu apa semua. Masih dikeliling api tu sebanyak 3 kali. Keliling 3 kali. Jadi baling bunga tu maksudnya restu. Baling bunga tu restu lah. Saya tanya, kenapa you baling bunga? Kalau kita orang baling-baling ni kena biji batu. Aku tak suka kau. Tapi kemudian saya tanya juga, kamu ada buat tak yang macam renjis, tepung tawar tu? Dia kata, apa tu? Bayangkan dia cakap apa benda tu? Dia tanya tepung tawar, apa tu? Bayangkan dia tak tahu perkataan tepung tawar tu. Kita senang-senang claim cakap, ni tepung tawar ni semua daripada Hindu. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu apa benda tu. Tu apa? Tepung tawar, ada renjis pakai pandan. Saya tak tahu tu. So dia blur. Benda tu tak ada dalam dia punya pelajaran, dia tak ada dalam kotak agama Hindu, dia tak ada. Jadi kita nak sebut, bila kita sebut macam tu, dia jadi apa tau? Fitnah. Dia menjadikan orang Hindu ni marah kita.
Sedangkan kita ni kan, kita kata ni, kita kan duduk di negara Malaysia. Rasulullah SAW dulu, dia duduk dalam satu negara. Dalam negara kerajaan yang Nabi bina tu semua tu bukan semua Islam. Majmuk. Ada orang agama Kristian, ada agama-agama yang lain. Jadi, dan baju perang Nabi pun bukan dihadiahkan oleh orang bukan Islam. Betul. Tapi kita kena tengok kat situ bahawasanya Nabi tak ada pun dia jumpa orang mana dia kutuk macam tu. Allah Ta'ala tak bagi kita cakap macam tu, dan kita bandingkan agama orang, tak. Nabi datang dia betul ke akhlak manusia. Bahawa dan memberitahu Tuhan kita Allah. Kita tak boleh paksa orang. Jadi kita kena faham bahawasanya bila kamu claim sesuatu perkara dengan Hindu, kamu kena buktikanlah. Bukan? Kalau selama hari ni kamu kutuk orang asam Jawa lah, tak ada dalil. Kalau kamu kutuk kata ini Hindu, mana dalil yang kata Hindu? Itu je lah. Betul, baik-baik. So dah clear pada pencerahan hari ni bahawasanya tepung tawar tu bukan daripada agama Hindu, betul tak? Sebab Pendekar Maklir, rakan dia sendiri yang beragama Hindu, mengesahkan benda itu bukan daripada agama Hindu. So soalan terusnya, macam dah lebih kurang tadi dah, tak apalah. Apakah signifikan tepung tawar kepada pengantin? Okey. Sebelum kita pergi kepada jalan tepung tawar, kita cerita dulu. Tepung tawar tu apa? Ambil tepung, lepas tu tak ada garam ke? Tepung balik, tawar je tepung ni. Dia adalah macam ni Kalau saya nak masuk rumah, saya kena ada kunci. Okey. Tepung tawar ni, dia macam petua. Pernah tengok tak petua orang cari air dalam tanah menggunakan kelapa? Ada yang di jalan, lepas tu kelapa jatuh. Okey, kelapa jatuh. Okey. Benda tu ada isu tak? Maksudnya isu macam mana? Ada isu? Ada isu menggunakan jin ke? Tak ada. Tak ada. Siapa-siapa saja boleh buat, betul. letak kelapa di tapak tangan, sampai di satu destinasi yang dikatakan ada air dalam tanah, kelapa takkan berkulit dengan sendiri. Okey. Kemudian ada satu teknologi lagi, nak cari kabel. Pakai dawai ya? Dawai. Dawai tu akan bergerak. Dan di situ ada kabel, jadi dia orang gali lah. Takkan nak pakai scan pun dah scan tak larat. Itu dipanggil. Jadi tepung tawar tu diibadatkan seperti itu. Dia bukannya satu alat tak ada. Kemudian di dalam tepung tawar tu pun dia ada filosofi. Macam contoh kita kata baju Melayu dia ada 3 kocek. Islam, iman, ihsan, kemudian dia letak 5 rukun ni. 5 rukun Islam kat di bahagian dada tengah dia butang kan. Cakap sama. Filosofi yang dimasukkan di dalam adat yang penuh dengan syarat tadi. Kalau tepung tawar ni dia adalah satu adat. Dia adalah adat, bukan ritual. Kalau kata dia adalah ritual, salah. Orang tu dia tak tahu tepung tawar tu apa. Tepung tawar ni adalah adat saja. Kalau orang dulu buat khatam Quran bawa pulut kuning. Bukan bagi siapa-siapa, makan dengan ramai-ramai. Jadi takkan nak bawa KFC. Kan? Ataupun itu bukan budaya kita. Jadi kita bawalah tepung tawar. Jadi di antara tepung tawar yang kita buat, tepung tawar yang masa kita buat tu berlaku ketika mana tepung tawar ni? Bukan saja kahwin. Budak pergi bersunat. Sunat katan tu. Kemudian majlis dapat kita panggil dapat barang baru. Kepada owner, bukan kepada barang. Kepada owner. Barang tu tak ada masalah. Owner. Benda tu kita dah tak buat, kita hanya buat sekarang ni kita hanya buat di majlis resepsi kahwin saja. Okey, kita kena ingat bahawasanya tepung tawar ni adalah dia adalah istilah yang diguna pakai oleh orang Melayu. Bertepung tawar ni maksudnya antara tangan kita dibalik dan dibuka, itu dipanggil tepung tawar. Dan kita kena ingat istilah bahasa kiasan lama ni, makna tepung tawar ni dia ada maksud dia setiap satulah. Okey. Kita dalam tersebut ada bahan-bahan tertentu termasuk kunyit, beras putih, beras bertih, air tepung tawar. Air tepung tawar ni adalah air wangian nama dia. Air wangian ni yang kita ambil daripada sumber alami lah. So yang orang cakap apa, kadang-kadang orang tepung tawar tu guna air mawar semua campur dengan pandan sikit untuk wangi tu, wangi. Jadi takkan nak simbah air lain kan. Pakai apa tu? Tepung tawar apa? Cross spray buat macam wangi. Takkan nak pakai yang tu. Jadi kita dah hilang satu identiti. Sebenarnya yang menyebabkan hilang kita punya bahagian tu sebab kita tak faham. Dan kita tepung tawar ni mungkin berlaku dalam ganjil lah 3, 5 ataupun 9 kali lah kita buat. Tapi kan tengok queue lah kan, kalau ramai beratur tu janganlah buat cepat lah. Buat sekali je lah. Betul. Okey, beras putih. Dan kita kena ingat satu lagi bahawasanya tepung tawar ni dia ada tujuan dia.
kenapa kita renjis? Kalau renjis daripada bahu kiri dan bahu kiri kepada kanan. Kiri macam tu. Okey, maksudnya apa? Renjis bahu kiri, bahu kanan tu maksudnya engkau lepas ni bertanggungjawab ke atas keseluruh ahli keluarga kamu. Tu sebab tu ada cakap apa, bila kita menerima pasangan tu bukan menerima dia saja, menerima keseluruhan. Sepatutnya tepung tawar kena buat macam ni. Kalau bapa perempuan tu datang, dia pegang masa dia tepung tawar, dia renjih kat telinga kiri, dia kata jaga anak aku elok. Okey, faham. Jadi nak bercakap masa bila? Yalah, betul lah. Kan dah naik atas tu. Kira buka tapak tangan dah ada merah tengah. Nak bagi tahu dia ni dah jadi bini orang. Dia nak bagi tahu kat sini kat tengah ni, dia buka kat ayah tengok. Oh, okey, anak aku dah kahwin. Dia dipesan kat laki tu. Maksudnya apa? Tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga. Mewangi baiknya seperti mana air tepung tawar. Gitu. Kemudian renjis di kening. Ada ini mesti tak buat. Kau pergi member sok macam tu je. Saya ambil gambar kahwin pun tak pernah buat nampak orang kening. Paling-paling pun yang macam tadi. Maksudnya dah beberapa elemen dah hilang kan? Kalau renjis yang kening ni maksudnya dia cakap apa dekat budak tu? Kamu sebagai lelaki berfikir sebelum bertindak. Jangan main cakap mulut marah orang. Macam tu. Jangan kira macam menjaga kesabaran lah. Kena sabarlah. Kita kena faham nak jaga perempuan ni dia bukan sembang dengan kawan punya jaga. Dia ada masa dia, ada ketika dia. Jadi sabar, berfikir. Betul lah. Gunakan akal yang waras macam mana kau uruskan keluarga dengan baik. Kemudian renjis tapak tangan. Renjis tapak tangan ni maksud apa pun yang berlaku, jangan putus asa, jangan putus rahmat Allah, teruskan berusaha mencari rezeki untuk keluarga. Itu maksud renjis tapak tangan. Dan jangan putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wangi doa tu, minta yang baik-baik. Itu maksud so, dia umpama macam doa lah kan. Kata pelamin tu, ya Allah turunkan sampai. Jadi ibaratnya mewangikan apa yang dia maksudkan tentang tangan tadi itulah, balik tu. Kemudian kita tengok kat situ ada tapak inai. Perempuan lah. Tak ada. Inai ni membawa maksud simbolik berbahagia. Berbahagia. Kenapa inai itu disimbolkan kepada berbahagia? Kejap kita sembang. Okey, boleh. So maknanya macam zaman sekarang ni bila tepung tawar je paling-paling tahniah dah kahwin, sebenarnya dia lebih besar daripada benda tu kan. Kita kena bagi tahu masa tepung tawar tu kena bagi sikit perkataan. Jaga elok. Letakkan bahu tu, tanggungjawab di bahu dipikul dengan baik. Mudah-mudahan kau dapat menjalankan tanggungjawab keluarga dengan baik. Dia ramai datang doakan ni. Kan? Paling-paling pun MC akan beritahu, okey, tepung tawar ni. Masa tepung tawar tu, biasanya orang juru selawat akan baca. Betul. Perasan tak? Juru selawat akan baca kan. Allahumma shalli ala saya ini baca. Mudah-mudahan selawat kita tu berkatnya tu sampailah. Kita. Baik. Okey, soalan seterusnya lah dalam bersanding, di mana garis antara adat, agama dan juga ritual? Okey. Ritual ni dia melibatkan satu bahasa kata pinjaman Arab, ibadah. Ibadat ni kata pinjaman bahasa Arab lah yang orang Melayu kita guna, bahasa kita panggil ritual. Ibadat dan ritual benda yang sama lah. Ritual ni menunjuk kepada satu pergerakan badan ataupun niat ataupun fikiran ataupun perbuatan secara tak formal menuju kepada ketuhanan. Itu ritual. Okay, kita tengok yang tu dulu. Maksudnya benda yang kita buat kepada Tuhan itu adalah ritual. Apa saja, termasuk makan, bismillahirrahmanirrahim, makan, dapat pahala ibadat. Tidur, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, tidur, dapat pahala. Itu yang pada kalau Islam dia agak syumul lah. Maksudnya apa sahaja permulaan kita dapat pahala. Yang dikatakan budaya, dia adalah bahagian daripada pecahan, bukan ritual. Yang kita salah faham adalah kita kata benda tu ritual. Orang yang buat tu tak mengaku ritual. Tapi orang yang tak mengamal mengatakan itu ritual. Bagi saya dalam disiplin ilmu, orang yang kata tu dia ada masalah disiplin ilmu. Dia tak boleh cakap macam tu. Misalnya contoh, peradaban Melayu, kita kata keris Melayu. Keris Melayu ni dia adalah satu peradaban manifestasi yang tinggi yang dibuat mahakarya oleh orang dahulu berkenaan dengan tata cara kehidupan yang disulam pada keris. Okey.
Dan daripada keris itu disimpulkan lahirnya satu budak, dia orang buatkan keris untuk budak tu. Sampai dia besar. Ibaratnya kalau dia ada majlis resepsi kahwin, dia tak payah datang pun. Ada kahwin tu, dia ambil keris, kemudian dia ambil tengkolok ni, kemudian dia akan silang macam ni. Dan dia letak atas satu dulang, kemudian dia letak, mak, saya tak dapat pergi, saya akan berjihad untuk jaga negara. Dia macam biasanya kalau kahwin macam ni, dulu sebelumnya wujud rejim naskah Melayu, biasanya kalau kahwin macam ni, orang kampung tahu menantu dia ni pendekar. Menantu dia pendekar negara. Tapi saya ada pernah nampak juga kadang-kadang tak tahulah sama ada dia buat secara hantaran ke apa, dia letak dulang, tanjak, tenggolok dengan keris. Dia bawa, tak tahu sama ada itu sebagai hantaran ataupun memang ada tujuan dia. Kalau pangkat, kalau menyerahkan pangkat pun benda yang sama. Kalau pangkat menyerahkan pangkat. Dia kenapa dia silang Keris ni melambangkan badan empunya pakai. Jadi dia masukkan dalam keris. Dia masuk dalam ni tuan badan. Maksudnya keris tu telah dibina dengan tujuan untuk menyatakan ini dia punyalah. Okey, macam Mak Kilau. Mak Kilau diberi keris oleh ayahandanya, Tok Gajah. Ketika beliau masih kecil dululah, dia diberi oleh ayah dia. Jadi untuk menandakan itu Mak Kilau, jadi Mak Kilau simpan sorok keris tu supaya orang tak tahu yang dia adalah Mak Kilau sebenar. Keris tu dah tunjukkan dia tu Mak Kilau. Maksudnya kalau nak tangkap, IC lah kita panggil kan. Betul ni keris dia, tangkap lah. Jadi masa itu keris sebagai identiti yang dibubuh kita kata di pinggang lah. Di pinggang. Pinggang ataupun di belakang kalau setengah jauh tu dia di belakang lah. Okey, tu tak ada masalah tu. Cuma kalau bila kita kata manifestasi bangsa, dia tak rujuk kepada ritual. Ini bukan ritual ni. Kan? Kalau saya kata, minum kopi adalah ritual. Tapi Islam menjadikan dia syumul, faham tak? Orang Melayu pegang keris, tapi kita pegang Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kopi semua seluruh dunia minum. Nak makan je, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita buatlah masa kata adat menenjis tadi. Saya nak mulakan menenjis itu sebagai adat sajalah, tak ada apa-apa pun. Kemudian saya nak mulakan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Salah ke? Dan benda itu adalah budaya. Saya nak pakai baju, boleh je saya pakai baju lain. Tapi katalah saya nak pakai baju Melayu. Kemudian saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai baju Melayu. Okey. Yang cantiknya di dalam budaya Melayu, adat tu disulam dengan agama tau. Adat tu bersendikan adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Okey. Yang cantik dalam budaya itu kita masukkan elemen Islam untuk mengingatkan anak cucu tentang ketuhanan. Dia jadi macam tu. Kita takkan pisahkan antara budaya dan agama. Ada spiritual sikit. Tapi ada setengah orang kata benda itu dia terkeliru. Ritual tu sengaja diubah supaya nampak macam salah. Salah, dia kata yang ni mungkin kenapa Nabi tak buat? Memang Nabi tak buat. Nabi tak pakai baju Melayu. Memang Nabi tak pakai baju Melayu. Yang penting menutup aurat. Tapi tempat kita selesanya beginilah, kita tak bolehlah pakai baju kulit. Nanti kan berpuluh-puluh ikan keli berenang dalam kocek. Kan? Pakai tebal-tebal. Kan? Pakai apa lagi? Pakai baju tu. Memang kita tak adalah. Jadi pakaian kita adalah demikian. Dan menjadikan seseorang itu ritual adalah apabila dia berniat dengan tujuan untuk apa. Itu yang salah. Kalau sekadar kita berletakkan budaya dan kita nak mengamalkan budaya itu sebagai cinta kepada anak bangsa, dan kita nyatakan manifestasi itu dalam bentuk Bismillahirrahmanirrahim, kan pahalanya pada Bismillah. Cinta kepada tanah air itu kan salah satu daripada syariat yang Nabi pun dah pesan kepada kita juga. Okey, kemodenan dan tradisi. Kalau dulu kita dikatakan bersanding, kita dikatakan ikut Hindu dan sebagainya kan. Tapi macam contoh sekarang ni kita diarah kemodenan kan. So kadang-kadang bila bersanding tu orang suka nak ikut konsep konsep English, konsep Bollywood, konsep Chinese. So adakah benda tu pun dikira bersanding ataupun di sebaliknya? Ada satu hadis Nabi tu yang melarang kita mengikut satu suku bangsa lain yang rosak lah.
Dalam hadis tu uraian dia lebih kurang macam tu. Maksudnya kita tak boleh ikut satu bangsa lain yang merujuk kepada agama dia. Orang Melayu ni dah dinisbatkan sebagai bangsa Melayu yang beragama Islam. Bermaksud daripada hadis tadi boleh kita fahamkan bahawasanya apa-apa budaya Melayu yang terkini, bukan yang moden, yang kita boleh ikut, maka dia nisbat kepada bukan orang budaya yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi. Bermaksud sebab kita dah pahatkan semua budaya agama kita pada baju. Kita sudah memahatkan pada keris. Kadang setengah keris tu ada maksud dia lah, tentang alif, kemudian huruf ba, dinisbatkan kepada tauhid lah kita sebut. Maka mengikuti budaya yang dipahatkan dengan agama tu tidak terkeluar pada agama lah, kan? Itu satu. Kemudian bila kita sebut tentang mengikuti budaya luar ni, kita kena sedar diri lah, kan. Tapi saya nak marah tak boleh, sebab benda tu dia bila kita sebut nanti yang penting kita happy, tutup aurat je. Tapi apalah guna maknanya kalau kita sebut saya Melayu tapi tak pandai cakap Melayu. Apalah gunanya bila saya kata orang Melayu tapi tak boleh hidup corak cara orang Melayu, tapi dia jadi corak barat. Dia kata salah ke saya jadi orang barat? Saya kata tak salah, tapi banyaknya baratnya rosak. Nabi dah sebut dalam hadis tu berkenaan dengan satu bangsa. Yang mana yang kita, kalau yang bangsa tu membawa budaya yang rosak, kita tak boleh ikut. Kalau kita fahamkan anak bangsa kita tentang tak boleh ikut satu bangsa yang rosak, bermaksud ada benda doktrin yang dia orang bawa. Kadang-kadang kalau kita ikutkan dulu, pengantin perempuan ni tak ada dalam majlis masa akad nikah tau. Dia duduk kat dalam bilik. Mana ada dah. Sekarang depan imam terkejut. Budaya pengantin, ini minta maaf cakap lah, budaya perempuan duduk depan pengantin ni bukan budaya orang Melayu, itu budaya orang Barat, Western. Kita boleh hilangkan budaya tu. Perempuan tak usah duduk situ. Kau duduk je dalam bilik. Biar ayahnya si perempuan tu, wali tu ada kat situ. Begitu masuk dalam bilik, alhamdulillah kau dah kahwin. Dulu kan kata macam tu. Ya, betul lah. Tapi itulah kadang-kadang macam Dulu mula-mula zaman tu berubah. Sebab apa? Sebab kau nak ikut barat sangat. Daripada pintu, duduk kat pintu, lepas lama sikit dah depan. Bila lama sikit dah depan tu. Depan imam tu dah. Dia dah jadi satu, kita dah hilang satu budaya malu tu. Sepatutnya perempuan ni malu dia lebih sikit. Dia duduk je dalam bilik tu. Sebab kadang-kadang ada macam Tok Kadi dia tanya, mana pengantin perempuan dia nak macam tengok nak bagi pengesahan tu, macam mana? Selepas akad nikah, kalau nak pengesahan tu boleh. Dia tak perlu nak keluar orang ramai macam tu. Biar dia ada pengapit. Pengapit dia ni tujuan dia apa? Apa tujuan pengapit? Apit. Ramai orang ikut. Mas Saleh pun ada pengapit. Dia bukan cerita pasal pengapit. Dia pengapit ni kan dia bodyguard kepada dia bodyguard. Dia sebenarnya pengapit ni kalau istana panggil hulu balang. Tapi pasal kita tak ada hulu balang, pengapit dia pilih siapa-siapa tutup muka. Sekarang masih ada lagi ke? Ada tutup yang kan? tutup muka lagi. Tutup muka. Jadi nak pastikan lelaki kan tertukar, lelaki kan boleh lah. Tengok sekejap, okey dah. Okay, betul orang ni. Okey. Macam tu. Dia yang mengesahkan dia ni perempuan lain ni keluarga lelaki tu. Tok Kadi ni dia kerja dia. Nikah je. Jalan kau nak kahwin dengan siapa, aku bukan peduli. Dia tak ambil tahu siapa. Cuma dua keluarga ni dah setuju. Dah selesai. Jadi dia tahu lah. Hari tu minta Andik, kenapa kakak duduk sini? Jadi yang mengesahkan dia tu keluarga lelaki tu lah. Tapi mustahil lah kan, melainkan orang tu ada ilmu pelik, ilmu gaib ke, berubah ke. Okey. Jadi benda tu tak ada isu sangat. Cuma yang saya lebih suka kalau orang Melayu tu sendiri yang membawa budaya dia. Sebab kalau orang lain yang membawa budaya Melayu, dia akan jadi rosak. Daripada pakaian yang elok dah jadi tak elok, daripada majlis yang berkat dah jadi huru-hara. Majlis hari tu kita bersilat dengan selawat, kau dah buat joget. Nampak? Bila kau bawa western punya kahwin, dah tertentu ada joget. Dan benda tu kita tak kena dengan cara corak hidup kita. Salah dah. Dalam majlis tu dah ibaratnya majlis selawat Nabi tu, kau suruh orang berjoget macam disco tu. Dia dah jadi apa benda saya tak tahu dah. Tapi kadang-kadang yang macam kadang ada yang zapin, joget inai ke, easy inai, dia panggil easy hiburan yang ringan di mata, bukan heavy. Dia ringan ni macam bergembira. Hari tu kita digalakkan bergembira, tapi tak boleh
bawa unsur-unsur yang salah lah dalam tu, kita tak boleh buat. Budaya malu ni sepatutnya kita kena ada dalam budaya majlis resepsi perkahwinan orang Melayu, sebab itu yang membawa maksud Melayu. Kalau tak ada budaya malu tu, saya rasa kau pergilah buat kat luar, kau panjangkan hidung kau buat mata, cucuk bagi nampak putih Mak Saleh. Tapi keluar anak macam muka asal balik. Macam mana? Okey, untuk soalan terusnya lah. Okey, ada orang yang mempertikaikan dalam Islam tiada istilah bersanding, cukup sekadar menikah. Adakah persen itu tidak digalakkan dalam Islam, ataupun mungkin ada sebab oleh kerana faktor pembaziran, lara dan sebagainya? Yang bercerita tentang pembaziran ni biasanya dalam ceramah agama ustaz je. Bukan orang kampung. Saya tak kata benda yang paling ringan tu membazir. Membazir ni maksudnya kita ambil benda tu kita tak pakai, macam kita ambil bukan untuk diguna. Kita habiskan duit untuk tak diguna. Sebabnya kadang-kadang saya pernah tanya dia, saya ceritalah. Kita jangan buat budaya pembaziran dalam perkahwinan. Dia ceramah tak. Saya jenis orang silat ni dia payah nak ni, dia tegas sikit kan. Tak adalah kita marah kan. Betul, tapi anak dia kena kahwin berpuluh ribu. Masa dia ceramah dia tak bagi orang bazir kan. Dia tak bagi orang awam bazir, tapi anak dia dia tak ceramah kat anak dia ceramah kat orang awam. Jadi saya tanya dia, apakah ya Syekh? Gitu kata cerita. Dia kata jangan kutuk orang Melayu sangat. Nanti kena kat petang hidung kita lagi membazir. Kata orang Melayu bubuh apa je, pelamin tu berapa je, boleh buat sendiri je, kursi alah. Pasal tak pandai kan, kita bagi orang pandai sikit buat. Lawa-lawa sikit. Yalah. Takkan hari tu comot-comot. Make up lawa-lawa sikit. Dia tengok pengantin pun begitu je kan. Apa pasal bini mata tu sebelah begitu bengkok. Dah hari ni menangis apa? Tak tahu lah kan. Tak kahwin paksa ke tak? Kau dah kahwin? Kau dah tak kahwin dulu lah. Tak ada macam tu. Hari tu bila bergembira, maksudnya persembahan kita hari tu cantik. Ya, kita panggil orang silat. Kita panggil orang silat hari tu, dan kita ada nak seronok-seronokkan dia macam budak pergi bersunat khatan. Kita meraihkan. Tapi panggil bomba kan. Tembak bergembira di hari tu. So hari yang dikata bergembira ni, kebiasaannya mana-manalah, tak kira lah siapa. Dia akan ada keluar sikit juga model. Model sikit lah. Dia akan keluar sikit. Tak boleh kata tak ada langsung kan. Betul. Nak bagi makan pun orang ramai-ramai tu takkan ayam seko, nak belah. So itu dah balik. Nasi buruh 3 butir. Dah kena kumpul duit. Dan kita agak-agak dalam kehadiran 1000 orang. Jadi kita dapat agak. Kena kata bazir pun saya tengok orang yang nak kahwin tu pun kumpul duit gagah juga, bekerja siang malam, siap-siap roti lagi. Jadi kita ajar dekat dia satu perkara. Nak kahwin ni bukan benda yang senang. Kemudian yang kedua, kau nak bagi orang makan. Bayangkan bila kau dah bagi orang makan, bermaksud dengan berkat duit kau bagi orang makan tu, Allah Ta'ala akan bantu kau punya keluarga kau. Lepas ni kau dah tolong orang. Dan kita tak boleh rasa terbeban. Kalau rasa tak boleh sangat, bincanglah. Benda ni saya rasa isu pasal tak cukup duit membazir ni, kau benda bincang dengan keluarga. Macam keluarga perempuan tu macam mana bagi tahu, kaya ada banyak ni je. Ni tak apa. Kadang-kadang kan saya tengok kawan saya sendiri pun dia tak cukup duit. Kadang keluarga perempuan tu, pak mentua dia tolong. Tapi nak sebut depan dia segan, jadi dia sambil tolong. Saya tak nampak dia laki tu terlampau sangat. Mungkin ada beberapa isu yang kita tak jumpa lah. Itu bagi saya tu teknikal lah. Teknikal saja. Lampau subjektif lah untuk kalau kita nak cerita pasal isu, pasal masalah orang, itu teknikal saja. So macam nak kata bazir tak susah nak cakap, sebab benda tu time tu lah hari kita yang kita spend duit untuk panggil orang sekali semua hidup, betul, untuk bagi orang makan. Mungkin gudis-gudis tu kira macam bersedekah sikit, betul lah. So kira macam jangan terlampau memikirkan kepada pembaziran lah. Tapi time kau orang beli iPhone tu, tak ada pula kau fikir. Alright. Okey, dia lebih kurang macam tadi, tapi tak apa. Mungkin kita boleh kembangkan lagi lah. Okey, antara agama, adat yang mana perlu didahulukan dalam konteks
persaingan ini kadang-kadang kita nampak yang adat ni tak nampak macam adat ni, kita nampak macam tak nampak ke arah keagamaan sangat. So sedangkan dia tak salah dalam Islam. Adat ni adalah kata adat ni adalah kata pinjaman bahasa Arab, iaitu dia panggil kebiasaan. Adat bahasa Arab, bahasa Melayu dia adalah kebiasaan yang kita amalkan turun-temurun. Yang dikatakan adat Melayu salah, maksudnya kebiasaan Melayu salah. Kalau orang Melayu tu mengamalkan kebiasaan yang baik, atau istilahnya panggil adat yang baik, benda tu tak jauh daripada Islam. Islam terima. Nabi ni, macam cakap tadi, Nabi Muhammad ni, dia datang, dia tak merosakkan adat istiadat orang. Dia datang membetulkan dan memberitahu mana posisi yang boleh, mana yang tak boleh. Yang ini perlu ditinggalkan, yang ini perlu dikekalkan. Misalnya, kalau setengah orang Arab tu kadang 3 hari, dia tak tanya tetamu tu. Hari 3 aku tanya, datang buat apa? Kita tak ada. Kita datang. Anak ni datang dari mana? Orang Melayu macam tu. Kita tanya dulu. Diorang tanya belakang. Lepas 3 hari. Jadi kalau kau nak pergi sana, kau pergilah. Hari kedua balik, jangan tanya ketiga. Kawan saya dia pergi ke Qatar pada bulan Ramadan. Cerita dah lebih kurang sini saya sedikit sikit. Dia pergi ke Ramadan, dia pakai baju Jepun. Jadi dia dengan family dia datang pakai baju biasa. Dia nak pergi bayar. Jadi Pak Arab tu datang tolong bayar. Yang kawan ni nak bayar. Dah berebut nak bayar dia. Dia ingat kawan dia orang susah kan. Bulan puasa tu dah jadi satu budaya. Memang nak tolong budaya memberi tu. Lepas tu dia balik rumah, dekat depan rumah tu penuh barang. Dia pun jadi maksudnya dia tak macam kat kita kat sini. Maksudnya dekat sana sedekah ni adalah satu dah jadi budaya dah ada orang. Dia dah jadi macam sedekah tu sudah menjadi adat. Kadang-kadang setengah yang dekat Pak Arab yang kaya tu, sebulan tu dia tapau dekat shopping mart tu untuk beli semua makanan tu. Ambil free. Sebulan bulan puasa. Ada sangat yang jenis macam tu. Kita belum tapau lagi lah sampai tahap tu kan. Tapi ada budaya yang kita boleh ambil, yang Nabi sebut tu, yang kita boleh ambil dan kita tiru benda tu. Yang ke mana kebaikan. Ada seorang sahabat Nabi yang disebut-sebut tu kan, sampai disebut-sebut kerana meraihkan tetamu. Ada kisah tu. Dan ada juga budaya yang mana yang kita tak boleh ikut. Kan, budaya naik motor angkat tayar satu. Tu tak boleh lah kan. Tayar je satu jalan kan. Jadi ninggal atas jalan raya, dia jalan yang lurus. Tu pun masalah juga, tak boleh. Jadi benda yang kita buat ni telah disulam oleh tok nenek kita berdasarkan falsafah yang betul. Sebab mereka dah menjalani hidup, dia punya asam garam dia, dia dah rasa asam garam dia. Jadi bila dia buat budaya tu, sekarang kita datang, kita nak pergi minta anak orang, minta macam bukannya kita macam minta anak kambing. Yang kita minta tu anak orang. Tanya elok-elok. Barang-barang yang dibawa apa ni, kita panggil apa tu, hantaran tu. Lepas tu dibalas. Dia macam hadiah tau, dia hadiah kita letak. Kita letak hadiah. Kan kita, bila kita, sebab orang Melayu ni dia suka bagi ufti. Daripada zaman sultan lagi, pergi mana-mana dia bagi ufti. Dia letak, dia tak nak bagi tahu yang dia ni orang susah. Ini panggil orang Melayu, dia tak nak bagi tahu yang dia ni susah. Jadi dia datang dalam keadaan yang kita tengok senang hati. Kan? Jadi kita malu nak kata yang kita ni orang susah. Sebab tu kalau kita ada satu sikap, kita segan nak bawa masuk orang masuk rumah. Pada satu tahap. Berbeza dengan satu bahagian di orang Arab, nak bawa masuk dalam rumah ni adalah satu isu juga. Kalau ada orang perempuan. Kalau ibu dia makan kat luar. Kalau hari raya Aidilfitri tu, jarang kat rumah, dia tak panggil. Kalau kita salam, Assalamualaikum punya. Lepas main raya tu, Allah. Jomlah kita ke rumah orang Melayu. Sana jom kita mana? McD. Duduk, bayangkan dekat kalau kau pergi dekat Mesir ke kan, dekat ni depan hari raya tu apa tikar macam ni. Duduk dekat luar padang-padang tu. Hari raya tu kan. Dekat taman-taman lah duduk. Macam tu. Kita tak boleh, kita mesti nak pergi ke rumah kan. Mari ke rumah. Orang Melayu yang mengeluarkan istilah rumah terbuka tu. Orang kena ingat. Open house. Open house. Kat sana dia tak panggil open house, dia panggil land house. Tapi itu cara dia, jangan kau pelik. Dia memang gitu. Jadi kalau kau jumpa Pak Arab, ya Syekh datang rumah. Dia pandang pun lain. Pahalnya. Jadi
dia ada budaya dia gitu. Tapi kita tak nak kata benda tu salah bagi kita, tapi betul bagi dia. Tapi kalau kita kata salah bagi kita, betul bagi dia, tapi dia salahkan kita, itu tak boleh lah. Macam mana contohnya dia marah kita kenapa pakai keris ada jin. Tak ada kena-mengena pun, keris saja. Ni naik pelamin ni macam Hindu. Orang Hindu pun tak cakap. Jadi kita pun kenapa dia berkata begitu? Adakah dia sedang menyerang kerana dia disuruh oleh seseorang, ataupun kerana dia menyerang atas kerana kapasiti dia tak pernah bersanding, kan? Ataupun dia menyerang atas kerana dia tak bersetuju dan dia belajar dengan fahaman tertentu lah. Itulah. Baik. Okey, ni dah dalam pasal bersanding macam tadi Pendekar Mak Lia ada sebutkan pasal menepung Pengerampai. Kening kan. So ni apakah ada adat bersanding yang kata yang rare, yang dah tak pernah lagi dengar sehingga kini? Pernah tak jumpa orang bersanding ada dia letak gambar simbolik naga? Tak dengar. Nanti kau tunjuk footage tu. Okey. Dia bersanding. Keliling dia tu ada naga yang melilit pengantin yang duduk di atas pelamin. Ada gambar lama. Ada. Itu Melayu ni Itu agak-agak tahun bila tu? Lama 18. Awal 1900. Awal 1900. Dah sebenarnya tu dah hilang. Itu satu. Kemudian yang kedua, dekat kerusi pelamin tu, dekat tempat penyandar tangan tu, gambar Black Panther, harimau hitam. Jaguar bukan? Harimau hitam. Di singgahsana istana negara pun masih ada lagi. Dan kena ingat, simbol tu pun ada pada Firaun. Jangan kata Firaun pula. Aduh, Firaun lagi. Semua Firaun. Kan nanti tiba-tiba muncul, adakah Melayu itu Firaun? Tak apa, kita suruh profesor lewat kajian lah. Kalau ada persahabatan, kalau ada perkaitan, isu masalah dia dengan Nabi Musa tu dia punya sendiri lah. Sebab ada Firaun yang beriman pada Allah Ta'ala. Yang awal dulu dia tak macam Firaun. Firaun yang keberapa tu, yang lawan Musa tu, yang ujung pun beriman pada Allah. Tu cerita lain lah. Cuma ada dan beberapa lagi kita panggil hiasan tepak sirih dah semakin kurang dah sekarang. Hiasan tepak sirih macam kita bagi sirih junjung. Dah hampir tiada dah. Yang apa yang tembaga yang dalam banyak ada bekas-bekas. Tak ada orang tanya kan pasal apa sirih junjung. Tak ada. Sirih ni hidup menumpang. Hidup menumpang. Jadi perempuan ni dia akan menumpang kasih kepada suami dia. Dia simbolik pada itulah. Harap-harapnya dia tidak menumpang pada ranting yang rapuh. Dia tinggi situ, lagi tinggi sirih dia. Tinggi harapan ni. Tu macam Saloma Bridge tu sirih kan. Tapi orang kena faham bila orang dulu dia suka bagi simbolik. Tinggi sirih ni, nak kena jaga anak dia sungguh-sungguh ni. Pasal dia tahu anak ni jenis lemah, jenis tak ada kerja dan sebagainya. Laki ni kena kuat sikit dia punya. Maknanya bila dia bagi tepak sirih tu lagi tinggi, maknanya lagi siap tinggi, patut ada cabang-cabang lagi kan. Banyak masalah ni gayanya ni. Ini kena bersedia dengan emosi ni. Ini kuat merajuk ke? Yang ni yang cabar dua kenapa? Ini dia hujung-hujung minggu kena pergi shopping mall. Yang ni apa? Itu simbol situ ya. Nak cakap mulut kan. Yalah, faham. Maknanya kira benda tu kira macam simbolik macam okey. Faham. Dia nak bagi tahu, dia nak bagi tahu. Baik kan, sebab saya pun sebenarnya tak pernah tahu pun yang benda tu adalah sebagai salah satu simbol nak memberitahu bahawa inilah masalah yang bukan masalah lah maksudnya macam inilah perkara-perkara yang kau kena hadap. Kau nak kau hadap ataupun inilah perkara-perkara yang bakal anda tempuhi selepas ini. Ya. Macam tinggi sangat. Alright. So okey. Mungkin dia macam soalan yang agak simple. Wajib tak bersanding ni? Harus lah. So simple lah. So okey, apa pendapat orang PMA mengenai orang yang tidak mewar-warkan perkahwinan? Sebab kadang-kadang kan macam dia ada orang ni jenis yang macam dia antisosial tau. Dia jenis macam kalau dia panggil introvert ke panggil? Lebih kurang introvert, antisosial. Kalau dia kahwin pun senyap itu je. Mungkin artis ataupun macam mungkin dia nak jaga keluarga dia ke, ataupun mungkin dia ada secara silam yang menyebabkan dia tak nak buat benda macam tu. So pendapat
benda ni kalau zaman sekarang punya pendapat dia adalah pilihan lah. Pilihan. Kalau orang yang tidak takut kepada isu serangan orang ataupun kata-kata mulut orang, dia buat je lah. Dia buat lah macam biasa kan. Pada pendapat saya, kalau dia nak buat pun tak ada masalah. Kalau dia tak nak buat, akan datang biasanya kalau orang ramai-ramai mendoakan yang baik ni, insya-Allah lah baiklah kan. Cuma kalau kita tak beritahu orang ni, orang-orang yang terdekat dan sebagainya, dia akan menyebabkan sikit sebanyak dia akan jadi isu juga fitnah. Timbul fitnah juga. Dia akan timbul juga sedikit. Banyak tu sikit tu tadilah kalau dia pandai kontrol, mungkin tak pandai kontrol tak jadi tak terkawal juga. Banyak pernah berlaku isu ada setengah hati tu kadang dia tak beritahu kan. Jadi dia menyebabkan benda tu jadi masalah. Dan jadi masalah kepada siapa? Selalunya orang yang kahwin tak nak beritahu, orang yang lelaki kahwin dua. Ni aku cakap awal-awal tu. Yang kahwin dua ni dia tak nak bagi tahu yang kedua kepada yang pertama. Okey. Macam mana nak bagi orang yang pertama suka supaya isteri yang kedua jadi bagus? Ada petua dan cara dia. Nak mari jumpa. Tu segmen lain ke boleh bagi tahu terus? Segmen lain. Tak boleh. Nanti orang datang PM. Abang Assalamualaikum. Saya ingat itu ada cakap dalam video. Tak bagi tips sikit tak? Tak. Dia sebenarnya ada kawan saya sendiri dia kahwin dua, dia panggil isteri dia sekali dalam majlis tu. Tapi saya tengok cara dia lain isteri yang pertama ni, saya rasa sangat baiklah. Dia sangat baik. Dia meletakkan isteri ni sebagai seorang wanita. Bukan orang yang disuruh. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita fahamkan agama betul-betul dan kita letakkan kau berfungsi sebagai orang lelaki, sebagai pemimpin, perempuan ni akan meletakkan pengorbanan hati dia di tempat yang betul. Kalau tak dapat tempat yang betul, kau dengan aku pun ada masalah, kau nak kahwin lagi satu, kau pun dengan Tuhan pun setan pun gelak tengok. Jadi kejap-kejap kan jadi isu. Jadi itu yang sebenarnya dasar ketidakpercayaan tu berlaku sebab depan mata hari-hari. Jadi kalau pastikan benda tu selesai. Bab duit ni sebenarnya Allah bagi rezeki. Kadang-kadang banyak duit pun kadang kau tak boleh nak adil. Betul. Adil ni bukannya maksudnya sama-sama kereta merah 2 inci, kereta merah pun 2 inci. Tak. Lain. Kalau keluarga pertama anak ramai, yang tu banyaknya ikut pada budak. Yang ni yang seorang banyaknya pada budak tu. Bagi dia faham agama elok-elok. Cakap baik-baik. Kalau dia tak mampu, tak payah. Jangan teruskan. Jadi Allah bagi pilihan dekat situ. Dia cuma kalau ikutkan caranya betul, Nabi dulu bertujuan dengan apa? Sebab kerana ramai sahabat Nabi yang mati syahid. Jadi perempuan-perempuan ramai yang tidak orang kata yang tak ada siapa boleh jaga dia dengan tujuan untuk apa? Untuk bagi dia tempat yang selesa, dia ada keluarga yang boleh lelaki yang boleh jaga. Dulu ramai sahabat Nabi yang mati syahid. Di Palestin ramai keluarga-keluarga mati syahid, keluarga angkat dan sebagainya. Ramai yang balu-balu daripada isteri yang suami mati syahid kahwin dengan mujahidin yang ni. Jadi diorang faham benda ni. Kita tak sampai ke tahap tu. Tahap kita media sosial, bergaduh, duduk serang. Dia jadi pasal dia serang tu sebab apa? Dia geram kat lelaki dia. Tapi dia serang orang lain. Itulah. Padahal tak ada kaitan pun. Lepas ni jangan kau kena serang kat komen. Okey, soalan seterusnya lah. Okey, so ini kira apa soalan penghabisan lah, penutup lah. Biasanya nikah mesti dibuat di tempat perempuan lah. So kenapa jadi macam tu? Boleh tak kalau contoh macam ke tak semestinya kena pergi tempat perempuan, ataupun kalau mungkin diorang ada plan lain, dia nak kahwin kat mana-mana ke, ataupun memang tak boleh, kau kena datang kat tempat di mana perempuan tu lahir ke, dekat mana family tu tinggal, kena nikah kat situ ke macam mana? Biasanya orang perempuan ni dalam alam Melayu kita letak dia darjat dia tinggi lah. Islam letakkan perempuan ni di satu kedudukan yang tinggi, baik. Orang Melayu ni kita nak suruh orang perempuan datang agak janggal. Janggal. Biasanya orang lelaki yang kena bergerak, pergi cari kumbang mencari bunga. Kaedah dia kumbang mencari bunga. Tak ada dah bunga tu petik terbang sendiri macam tu, macam pelik pula kan. Mungkin boleh berlaku tapi bukan di tempat kita lah. Dulu orang kita ni segannya lebih, perempuan tu nak keluar rumah pun dia segan kan. Betul. Boleh tengok dalam scene yang ditunjukkan di filem Piramli tu, Semirah Padi tu kan, nak lalu pun minta izin. Kan. Jadi kita boleh lihat nak suruh perempuan datang tak logik lah.
Bagi saya, dia perempuan, dia duduk kat rumah. Biar orang lelaki ramai dia pergi datang. Biar orang tu, maksudnya orang lelaki tak nak bercakap, biar orang tua bercakap. Kita pergi sebab kita menghormati perempuan. Tak ada masalah kalau kita nak buat berlakunya, kita buat kat sini lah, tak payah pergi ke perempuan, kita datang sini. Mungkin bagi saya itu isu bagi saya teknikal saja. Kadang-kadang keluarga perempuan tu mak ayah dah tak ada. Mungkin ada adik-beradik je. Pergi rumah balong je lah. Mungkin nak pergi minta perempuan tu pergi rumah balong. Jadi dah tak ada dah kat kampung. Kampung mungkin dah tak ada orang dah. Itu bagi saya itu isu perbincangan saja. Cuma tapi perbincangan pun orang lelaki tu still datang rumah perempuan tu. Secara logiknya sepatutnya harus datang ke mana perempuan tu dilahirkan ataupun di mana rumah family dia lah kan. Dia tinggal dia datang jadi bila datang tu bermaksud dia raikan perempuan tu, dia bawa lah sebagai tanda dia tu. Kalau perempuan tu balas maksudnya dia setuju. Ibaratnya macam itulah. Dan ketinggian seorang wanita tu diletak pada kedudukan yang sepatutnya. Bagi saya budaya tu dah cantik. Cuma kalau ada budaya yang lain, bagi saya itu bukanlah. Kalau nak sebut orang Melayu tu dia akan datang. So walaupun hakikatnya kalau nikah kat mana-mana pun sah, tapi seeloknya macam Pendekar cakap tadi lah, datanglah ke tempat di mana keluarga dia berada macam tu lah. Mudah-mudahan bila kita datang secara beradab, berkatnya tu berpanjangan. Nampaklah bagus budak ni datang dari jauh kan. Ada usaha. Ada usaha. Nampaklah dia punya usaha, effort dia tu supaya dia nak. Lepas tu dia ada kesanggupan. Ni datang kita pula yang lebih daripada dia. Dah macam terbalik pula kan. Betul. Itu antara faktor dipanggil budaya kita. Betul. So, itu sajalah daripada kita dalam episod pertama ni. Terima kasih Pendekar Mali kerana sudi meluangkan masa. So guys, kepada yang korang semua, lepas ni kita ada lagi podcast episod kedua. So macam biasa, stay tune dan kita akan jumpa di episod yang kedua. Assalamualaikum. Kopi dulu.